Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada yang berbahagia Dr. Jamila binti Rosli selaku pensyarah BMCO 3103 Semantik dan Leksikologi serta rakan sekelas sekalian. Pada hari ini, saya Nurul Najah binti Razak bernombor matrik 1913978 bersama ahli-ahli kumpulan 10 yang lain akan membentangkan topik analisis leksikal teori semantik kognitif. Bernombor matrik 1911874 milik Nur Izzah Syuhada binti Ahmad, Noraini binti Margimin nombor matrik 1916616, Nurul Atiyah binti Ahmad nombor matrik 1919080 dan Yasmin Farhana binti Zamri nombor matrik 1914564 merupakan ahli kumpulan saya yang lain. Baiklah, kita terus kepada apa itu semantik dan leksikal. Semantik menurut Kamus Dewan edisi keempat ialah kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna sesuatu kata serta berasal daripada kata adjektif bahasa Yunani semantikus yang bermaksud penting atau bererti. Tarigan berkata bererti membawa maksud makna yang diertikan sebagai sesuatu peristiwa yang diharapkan. Chomsky pula berpendapat bahawa semantik bermaksud makna yang ditentukan oleh struktur permukaan dan konteks apabila ayat digunakan. Secara ringkasnya, semantik merupakan kajian tentang lambang atau tanda yang menyatakan makna. Perkembangan semantik telah melahirkan beberapa tokoh linguistik tempatan yang membincangkan mengenai makna dalam linguistik. Nur Hashiman Jalaluddin telah menyatakan perkembangan semantik ini mempunyai dua tahap, iaitu semantik falsafah dan semantik linguistik. Perkembangan semantik linguistik boleh dilihat dalam beberapa peringkat, iaitu struktural, interpretif dan generatif, syarat benar serta sistem penuh. Manakala leksikal pula menurut Kamus Dewan edisi keempat ialah makna sesuatu kata itu sendiri tanpa melihat penggunaannya dalam ayat. Justru itu, kami tertarik untuk melakukan topik ini dengan menganalisis 10 leksikal yang digunakan dalam kalangan masyarakat muda kita pada zaman arus pemodenan ini menggunakan teori semantik kognitif sebagai sandaran. Tanpa membuang masa, kita terus dengan objektif kajian. Terima kasih diucapkan kepada pembentang sebelumnya. Saya Yasmin Farhana binti Zamri akan menerangkan berkaitan objektif kajian kumpulan ini. Kajian ini bertujuan untuk mencapai dua objektif utama, iaitu mengenal pasti 10 leksikal baharu daripada laman media sosial. Pengkaji akan menyenaraikan 10 perkataan baharu yang sering digunakan pada masa kini yang telah dijumpai di laman media sosial. Yang kedua, menganalisis 10 leksikal baharu daripada laman media sosial berdasarkan teori semantik kognitif. Pengkaji akan menganalisis 10 perkataan baharu tersebut dan membuat perbincangan data-data terkumpul berdasarkan teori semantik kognitif. Seterusnya, kita akan membincangkan analisis kajian. Perluasan makna leksikal yang pertama ialah payung. Makna teras bagi payung ialah alat bertangkai yang biasanya dibuat daripada kain, kertas dan sebagainya yang dipasang pada kerangka yang boleh dilipat untuk melindungi seseorang atau sesuatu daripada terkena hujan atau panas matahari, dan juga digunakan sebagai alat kebesaran raja menerusi Kamus Dewan edisi keempat. Menurut kajian Nur Fazilah Nordin, makna pinggiran bagi payung ialah merujuk kepada belanja. Artikel daripada Azizan bin Zainal menerusi blog MS RedTech Kulim pula mengatakan payung merupakan tagline remaja zaman kini yang popular di laman sosial dengan menulis, "Jangan kata abang tak payung." Contoh ayat bagi payung ialah, "Terima kasih dah payung saya air ini." Terdapat beberapa tangkap layar bagi perkataan payung ini di laman TikTok seperti berikut. Baiklah, perluasan makna leksikal yang kedua ialah balak. Makna teras bagi balak menurut Kamus Dewan edisi keempat ialah batang pokok-pokok besar yang sudah dipotong dan membalak menghasilkan kayu balak dengan menebang pokok besar atau memotong dahan-dahannya. Makna pinggiran bagi balak menerusi laman Instagram Tonton MY ialah merujuk kepada teman lelaki. Ini dipersetujui juga oleh Cikgu Christina Halo menerusi blognya yang berkata balak ialah pakwa atau makwa yang digunakan oleh remaja di laman sosial. Contoh ayat bagi balak ialah, "Lah,
Balak kau mana? Terdapat beberapa tangkap layar bagi perkataan balak ini di laman TikTok seperti berikut. Baiklah, pembentangan ini akan diteruskan oleh pembentang yang seterusnya. Terima kasih kepada raka pembentang sebelum ini. Seterusnya, perluasan makna leksikal goyang. Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, goyang bermaksud bergerak, berayun-ayun, tidak tetap pendirian, selalu berubah-ubah dan goncang. Selain itu, goyang juga merupakan sejenis kuih yang diperbuat daripada tepung beras dan digoreng atau lebih dikenali sebagai kuih goyang atau kuih ros. Contoh ayat bagi perkataan goyang ialah pohon kelapa itu goyang ditiup angin kencang. Baiklah, bagi makna pinggiran goyang pula, menurut perkongsian di laman media sosial Instagram language.engineer pada tahun 2019, masyarakat zaman kini menggunakan perkataan goyang dalam percakapan mereka. Goyang dikategorikan sebagai kata sifat iaitu bermaksud takut. Contoh ayat, gua tarak goyang dengan lu punya sembang, yang berarti saya tidak takut dengan cerita awak itu. Manakala menurut blog Peribahasa Melayu Inggeris.blogspot.com pada tahun 2014, goyang juga boleh dikategorikan sebagai peribahasa iaitu goyang kaki yang membawa maksud tidak melakukan sebarang pekerjaan atau orang yang malas. Contoh ayat goyang kaki. Zaman sekarang goyang kaki pun boleh dapat duit, yang berarti tidak melakukan sebarang pekerjaan pun duit tetap boleh masuk. Seterusnya, perluasan makna leksikal songlap. Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, songlap mempunyai maksud seperti sulap iaitu permainan silap mata atau lebih dikenali pada zaman kini sebagai teknik pukau, dan rata-rata masyarakat akan menyebut dengan sebutan di dalam bahasa Inggeris iaitu magic. Contoh ayat, tukang sulap itu sedang membuat pertunjukan di atas pentas. Namun, masyarakat pada masa kini menginterpretasikan songlap sebagai perbuatan mencuri atau menyeleweng. Berdasarkan pencarian di laman media sosial Instagram, language.engineer pada tahun 2019, beliau menafsirkan songlap sebagai kata kerja iaitu mencuri. Dan menurut blog kerjoharimajid.blogspot.com pada tahun 2012, beliau menyatakan songlap sebagai kiasan atau bahasa Selangor yang mempunyai kaitan dengan perbuatan mencuri, menyeleweng, menggelapkan, menghilangkan benda seperti silap mata. Contoh ayat, nanti gua songlap lu punya projek, yang bermaksud nanti saya curi projek awak. Assalamualaikum, saya Noraini dan saya akan meneruskan lagi pembentangan kami pada hari ini dengan membentangkan makna leksikal perkataan koyak. Baiklah, menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pusaka edisi keempat, makna teras perkataan koyak ini merupakan sebuah perkataan adjektif yang menggambarkan keadaan sama ada sebuah baju, kertas ataupun kain yang telah terkoyak ataupun dikoyakkan. Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat juga menyenaraikan beberapa perkataan yang mempunyai fungsi yang sama dengan perkataan ini, iaitu carik, rabak dan sobek. Sebagai contoh, perkataan koyak boleh digunakan dalam ayat seperti baju Ali koyak kerana terkait pada sebatang paku di dinding. Baiklah, berdasarkan contoh ini, jelas terlihat bahawa koyak merupakan kata adjektif yang menggambarkan keadaan sebuah objek itu. Selain itu, perkataan koyak juga boleh hadir sebagai kata kerja sekiranya perkataan ini menerima proses perluasan makna. Contohnya, perkataan mengoyak yang menggambarkan sebuah perlakuan mengoyakkan sesuatu. Manakala, makna pinggiran bagi perkataan ini mempunyai maksud yang berbeza walaupun masih lagi digunakan sebagai kata adjektif. Menurut sebuah artikel terbitan Oh Media yang dikeluarkan pada tahun 2021, koyak ini merupakan sebuah kata adjektif yang menggambarkan perasaan seseorang yang berasa terkesan ataupun sedih selepas menerima kutukan ataupun dipersendakan oleh orang lain. Sebuah posting dalam Twitter
yang dimuat naik pada 27 Disember 2012 telah menggunakan perkataan koyak yang menggambarkan makna pinggiran. Posting tersebut berbunyi, "Entah macam mana, 4 Disember tu adalah hari terakhir aku rasa semua sakit, beban, perit, resah, koyak yang sedalam-dalamnya dalam jiwa." Ayat ini telah berjaya menggambarkan maksud pinggiran perkataan koyak. Perkataan yang seterusnya ialah perkataan kering. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, kering membawa maksud keadaan sesuatu yang tidak berair ataupun sudah tidak berair lagi. Dalam erti kata lain, ialah keadaan sesuatu yang tidak basah disebabkan oleh cecair. Contohnya dalam ayat "Hari ini panas sangat, tekap pun kering." Ayat ini telah menggambarkan bahawa perkataan kering ini merupakan sebuah kata adjektif yang merujuk kepada keadaan yang tidak mempunyai kehadiran sebarang cecair. Manakala makna pinggiran bagi perkataan ini digunakan dalam konteks yang berlainan dengan konteks maksud teras. Menurut sebuah artikel terbitan M-Star, kering merupakan sebuah slanga yang digunakan oleh masyarakat bagi menggambarkan status ekonomi mereka. Contohnya, dalam sebuah posting Twitter yang dimuat naik pada 28 Ogos 2012 yang berbunyi, duit kering ni, dalam dompet tinggal RM5 je, tolonglah." Posting ini berjaya menggunakan perkataan kering tersebut dalam konteks yang berlainan dengan makna teras kering. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Kita beralih kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum, nama saya Nuriza Syahada binti Ahmad. Nombor matrik saya 1911874. Baiklah, untuk pembentangan hari ini saya akan meneruskan dengan perluasan makna leksikal mantul dan siap. Perluasan makna leksikal mantul, menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, mantul adalah pantul ataupun memantulkan sesuatu objek, di mana memantul adalah mengambul seperti bola yang dilontarkan ke dinding. Makna lain pula, memantul adalah mengancal dan melantun. Selain itu, memantul adalah berbalik tanpa menembusi objek ataupun sesuatu permukaan. Contoh ayat, cahaya itu dipantulkan ke arah permukaan lantai. Manakala makna pinggiran pula diambil daripada laman Facebook yang Simanok pada tahun 2019 mengatakan bahawa mantul adalah gabungan perkataan mantap dan betul. Manakala menurut blog Pengertian Ahli Pakar tahun 2018 mengatakan bahawa mantul merupakan singkatan perkataan mantap dan betul. Mantul ini juga dimaksudkan dengan perkataan sangat bagus. Contoh ayat, rasa air Milo ini memang mantul. Berikut merupakan contoh-contoh penggunaan perkataan mantul dalam media sosial. Seterusnya, perluasan makna leksikal siap. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, siap adalah seseorang yang menjaga masjid. Contoh ayat, Tok Siap ditugaskan untuk memastikan masjid dalam keadaan bersih dan teratur. Seterusnya, makna pinggiran menurut blog Gerex 2012 mengatakan bahawa siap ataupun siap digunakan sebagai penyedap ayat. Pengguna media sosial juga menggunakan siap dengan memaksudkan perkara yang tidak baik. Sebagai contoh perkataan, dan yang terakhir, siap digunakan untuk memperkuatkan sesuatu perkataan. Sebagai contoh, stres ia akan digantikan dengan perkataan siap. Contoh ayat, stres siap aku duduk dalam rumah ni. Berikut merupakan contoh-contoh perkataan siap yang digunakan di dalam media sosial. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan pembentangan kepada saudari Adia. Assalamualaikum, nama saya Nurul Atia binti Ahmad. Nombor matrik saya 1919080. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan ini dengan membentangkan lagi dua leksikal baharu yang terdapat dalam laman sosial. Leksikal baharu adalah perkataan acah. Dari segi makna teras,
Menurut Kamus Dewan edisi keempat, perkataan acah bermaksud beracah-acah, bermain-main atau bersenda-senda. Sebagai contoh ayat, abang suka mengacah adik walaupun telah banyak kali ditegah oleh ibu. Seterusnya, dari segi makna pinggiran pula, menurut satu kajian daripada Nur Azlina dan Nur Hashinda pada tahun 2017 menyatakan bahawa perkataan acah bermaksud kata sifat, iaitu perasan atau berlagak dan berpura-pura. Sebagai contoh ayatnya, eleh, dia tu acah berani je depan semua orang, padahal dialah yang paling penakut. Contoh ayat tersebut jelas menunjukkan bahawa perkataan acah ini antara leksikal baharu yang sering digunakan oleh anak muda dalam laman sosial. Seterusnya, leksikal baharu iaitu perkataan rembat. Dari segi makna teras, perkataan rembat menurut Kamus Dewan edisi keempat mempunyai dua maksud. Pertama, rembat bermaksud pukulan dari kanan ke kiri atau sebaliknya dengan rotan yang panjang dan lain-lain. Maksud yang kedua, rembat bermaksud menendang dengan mengayunkan kaki seperti dalam permainan bola sepak. Sebagai contoh ayat, rembatan yang dilakukan oleh pemain bola sepak itu sangat padu sekali. Kita beralih pula kepada makna pinggiran bagi perkataan rembat. Menurut satu laman web Sharmin Akop WordPress, rembat membawa maksud mencuri atau merompak. Sebagai contoh ayat, Adam, kau rembat je motor abang kau tu, apa susah? Di sini, kita dapat melihat bahawa perkataan rembat antara leksikal baharu yang sering digunakan oleh masyarakat, terutamanya dalam kalangan anak muda di laman sosial. Sekian, itu sahaja daripada saya. Saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada pembentang yang seterusnya. Kesimpulannya, terdapat pelbagai perkataan yang kini digunakan dalam konteks yang berlainan daripada maksud asal ataupun maksud teras perkataan tersebut, sehingga ianya mempunyai makna pinggiran yang jauh beza cara penggunaannya. Bahasa ini juga dikenali sebagai bahasa Selangor yang kini menjadi amalan dan kebiasaan masyarakat. Disebabkan makna pinggiran perkataan-perkataan ini akan sentiasa berkembang, kita seharusnya berusaha untuk merekodkan setiap konteks penggunaannya agar tidak berlaku percanggahan fahaman. Baiklah, itu sahaja daripada kami. Sekian dan terima kasih.